Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Mengapa PAS menolak Pakatan Harapan? Sejak awal lagi, PAS menolak untuk bersama Pakatan Harapan PH apabila dijemput menyertainya sebelum pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Kerana PAS mempunyai pengalaman yang paling lama dalam bertahalul dengan beberapa parti yang ada bersamanya. Secara tegasnya, PAS menolak mudarat politik yang lebih besar dalam PH dan lebih parah akibatnya kepada negara yang boleh merobohkan asasnya, sehinggakan ia boleh mematahkan cabang-cabangnya yang penting, khususnya hubungan masyarakat majmuk menjadi rapuh dan menyentuh perkara negatif berkenaan dasar dan konsep negara yang lebih banyak dibandingkan dengan Barisan Nasional BN. Keadaan sedemikian dapat dirasakan dalam tempoh PH memegang kerajaan pusat, walaupun terlalu singkat masanya jika dibandingkan dengan BN yang paling lama dan panjang masanya memegang kerajaan pusat sejak merdeka sehingga ditolak oleh rakyat dalam PRU 14 kerana salah laku dan rasuah. Ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, yakni tidak berakidah dan tidak bermoral, tidak berakhlak secara terbuka, mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Paling ramai pihak yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip, tetapi mengejar janji-janji manis dan janji bohong, seperti rasuah juga. Mereka mengamalkan politik dendam melalui kenyataan terbuka yang mengganggu gugat urusan pentadbiran negara dan menyusahkan badan kehakiman. Malah dalam PH terkumpul kalangan mereka yang nyata bersikap anti-Islam, mengancam institusi raja-raja, rukun negara dan asas-asas perlembagaan persekutuan, khususnya kemuliaan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Bahkan terdapat juga kalangan yang fanatik bencikan Melayu dan Bumiputera tanpa peduli adanya hak terhadap agama lain dan berbagai-bagai kaum yang sudah mencukupi. Islam yang menjadi akidah perjuangan PAS menetapkan bahawa politik tidak berpisah daripada agama yang ada perhitungan dosa dan pahala serta dibawa ke alam akhirat. Maka wawasan PAS tidak tamat sekadar melepaskan harapan di alam dunia. PAS tetap mempertahankan hak Melayu, Bumiputera dan Islam, termasuklah bahasanya menjadi teras kepimpinan negara ini tanpa menghapuskan bangsa dan bahasa lain. Perkara ini adalah mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, serta berlainan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya, pada hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 22. Walaupun begitu, Islam mengajar bangsa Melayu ini agar tidak bersikap fanatik perkauman yang dapat disaksikan dalam masyarakat Malaysia. PAS menentang teori Malaysian Malaysia dan menentang sikap fanatik perkauman kerana kedua-duanya bercanggah dengan Islam dan fitrah manusia. PAS menegaskan kalau ada sesiapa yang membuat kenyataan orang Melayu ini bersifat perkauman, halaukan dia kerana tidak mengenang budi. Bersama dalam PH, parti-parti politik dan badan bukan kerajaan NGO yang menegaskan ideologi sekularnya secara terbuka sehinggakan mereka menolak prinsip agama dalam politik. Selain itu, ada dalam kalangan mereka yang bersikap pragmatik, mahu berkuasa semata-mata tanpa ideologi yang ingin diperjuangkan, menyebabkan mereka menjadi hanyut dan mudah melompat. PAS mengikat pemimpin dan mentarbiah ahli dengan bai'ah yang lebih kuat daripada undang-undang lompat parti. Bai'ah tidak boleh dirongkai dengan mudah disebabkan perkara cabang dan pendekatan yang berbeza, selagi tidak melanggar perkara dasar yang menjadi akidah perjuangan. Hanya yang gagal ujian selepas bai'ah terlompat
atau melompat dan masuk dalam bakul pH. Amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi ingatan yang sangat mengikat ialah sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka sesiapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat daripada melanggar janji itu akan menimpa ke atas dirinya sendiri. Dan sesiapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya suatu pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 10. Ada juga yang lantang menentang usaha PAS dalam melaksanakan Islam secara demokrasi, sehingga mereka terus mempertahankan undang-undang warisan penjajah dan sistem kehakimannya yang rapuh. Maka perlu dibatalkan perkara tersebut kerana menjadi penghalang kepada pelaksanaan hukum Islam yang adil kepada semua dan wajib ke atas umat Islam untuk menegakkannya. Kemenangan PH melalui manifesto yang ditawarkan pelbagai janji yang tidak ditunaikan, seperti janji menghapuskan tol, menangguh bayaran balik PTPTN dan lain-lain, adalah suatu penipuan dan pembohongan yang menghilangkan sifat adalah, yakni adil, yang menjadi syarat penting dalam ajaran Islam, sekaligus menghilangkan kelayakan berpolitik dan berdosa sebagaimana perbuatan rasuah juga. Pengalaman PAS bertahalul siasi dengan beberapa parti komponen dalam PH memberikan suatu pengalaman yang cukup matang kepada PAS untuk mengenalinya secara lebih dekat dan terang lagi bersuluh. Betapa mereka cuba menghalang perjuangan Islam yang menjadi pegangan PAS yang wajib beristiqamah. PAS juga pernah bertahlul dengan pihak lain, sama ada berhaluan kanan maupun kiri, sejak sebelum merdeka sehingga selepasnya. PAS tidak pernah sekali-kali melanggar perjanjian yang dimeteraikan dan tidak boleh diheret keluar daripada landasannya. Namun, PAS tetap utuh melangsungkan bahtera perjuangannya dan beberapa parti yang menjadi parti serpihannya hilang dalam lipatan sejarah. PAS tidak pernah rugi dari sudut ahli, pengikut dan pemimpinnya, walaupun beberapa kali kehilangan kerusi dan negeri yang pernah dimenangi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah memberi perumpamaan kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah memberi perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. PH yang berdegar-degar menentang rasuah dan salah laku, namun sewaktu mereka memerintah dan berkuasa terlalu lemah dalam menanganinya kerana sikap pragmatik dan sekularnya menjadikan mereka lebih berkocak sesama sendiri. Hal ini disebabkan mereka lebih sibuk merebut jawatan Perdana Menteri dan lain-lain. Bahkan mereka mengambil tindakan secara terpilih sehingga ada dalam kalangan mereka yang ditamatkan proses mahkamah di pertengahan jalan. Malah ada juga tidak meneruskan pendakwaan yang sangat meragukan. Begitu juga ada yang dipilih untuk diteruskan sehingga memakan masa Kerajaan Perikatan Nasional PN yang menerima bebanan selepasnya. Ada pula seolah-olah media juga menjadi hakim dan seterusnya. Pengampunan terhadap pemimpin pilihan idaman kalbunya yang telah disabitkan di mahkamah adakah mengikut proses yang telah ditetapkan oleh lembaga pengampunan dengan sempurna? Hal itu sangat meragukan, walaupun dari segi moralnya, bahawa berusaha mendapatkan pengampunan itu bermakna mengaku salah secara nyata. Tommy Thomas yang merupakan peguam negara AG ketika itu perlu memberikan penjelasan tentang perkara tersebut. Saya, yakni Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, membaca tulisan Tun Abdul Hamid, mantan Ketua Hakim Negara yang banyak memberikan penjelasan. Dalam konsep kehakiman, Islam menetapkan sifat dan keadaan yang benar-benar menyeluruh agar proses keadilan terhadap semua pihak berlaku dalam keadaan tidak diganggu oleh perasaan yang negatif pada diri semua pihak yang terlibat dalam proses kehakiman.
daripada hakim sehinggalah saksi yang tidak fasik. Termasuk yang fasik itu penyumbang rasuah, sehingga Islam mengambil kira iman, akhlak, sehinggalah perasaan mereka yang terlibat dalam mengendalikan mahkamah itu tidak dalam keadaan lapar, dahaga, ketika marah, lebih-lebih lagi dendam dan sebagainya. Allah yang membicarakan hambanya di padang mahsyar tidak menjatuhkan hukuman dengan ilmunya sahaja, sehingga di bawah suratan amal catatan para malaikat, segala saksi para malaikat yang mulia dan lain-lain, sehinggalah rakaman pada jasad manusia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, pada hari ini kami peterikan mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surah Yasin ayat 65. Namun begitu, keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang beriman mengatasi kemurkaannya, bukanlah menjadi dendamnya. Amal baik yang pernah dilakukan seseorang itu membatalkan dosanya sekiranya dia beriman dan bertaubat. PH tidak mampu menegakkan keadilan yang menyeluruh kepada rakyat, walaupun dalam gabungannya terdapat parti yang menjadikan keadilan dan amanah pada jenamanya. PAS sentiasa memerhatikan sejak awal segala pendekatan PH yang tidak beradab terhadap jentera kerajaan dan rakyat sangat tidak sopan, melebihi kelemahan yang berlaku kepada BN yang menjadi sebab kejatuhannya. PAS tidak bersedia untuk memasuki kemah besar PH kerana tidak boleh memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengubati penyakit salah laku dan rasuah yang membarah dalam BN sehingga menumbangkannya. Hal ini demikian kerana tokoh-tokoh yang sama di dalamnya menjadi punca rasuah tersebut, serta mencipta tokoh-tokoh muda yang diajar dengan amalan rasuah. Bagaimana pengundi muda boleh mengangkat individu sepertinya menjadi penentang rasuah dan salah laku? Penyelesaiannya laksana perhitungan 2+2 dan 2x2. Jawapannya sama, iaitu 4. Maka PAS menolak PH kerana kerajaannya laksana pokok yang tidak berakar tunjang dengan teguh. Faktor itu menjadi sebab kuasanya boleh dicabut dengan mudah atau tumbang menghempap siapa sahaja. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surah Ibrahim ayat 26. PAS beristiqamah menentang segala dosa besar dan dosa kecil, termasuklah rasuah dan segala jenis salah laku yang berlaku di semua peringkat. PAS menanganinya dengan pendekatan Islam yang sempurna dan holistik, daripada pendidikan yang sempurna dari sudut roh dan jasad, individu dan masyarakat, termasuklah melalui media yang berakhlak, bukan sahaja sistem kehakiman yang benar-benar sempurna dan hukuman yang adil, tegas dan mendidik, berkonsepkan hakimiah Allah. Tiada sesiapa boleh mengatasi undang-undang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendedahkan dirinya agar dihukum sekiranya bersalah. PAS dengan kemampuan mentadbir kerajaan negeri dan beberapa kementerian yang diamanahkan dengan bidang kuasa yang terhad, tetap berusaha membuktikan Islam sahaja berjaya mencipta integriti yang sebenarnya, tidak palsu dan tidak berpura-pura. Budaya politik matang dan sejahtera BPMS tanpa dendam menjadi pegangan PAS. Walaupun PAS merupakan parti yang paling ramai pemimpin dan ahlinya menjadi mangsa Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA sejak zaman penjajah sehinggalah merdeka. Bahkan ada yang mati terkorban, bukan sahaja ditahan dan dibuang daerah, malah ada yang dibuang kerja, bukan sahaja diturunkan pangkat dan ditukar ke tempat yang jauh, sehinggalah dirompak hak royalti petroleum Terengganu yang bersejarah dan dinafikan hak royalti petroleum Kelantan, hak rakyat biasa serta pelajar yang menyokong PAS. Apa yang tidak dilakukan kepada Singapura ketika berada dalam Malaysia dan Sabah ketika Parti Bersatu Sabah PBS memerintah negeri itu.
Inilah petunjuk yang menjadi pegangan pas daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yakni Islam, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang menyerah diri Islam. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antaramu dan denganmu itu seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Inilah politik BPMS, budaya politik matang dan sejahtera yang adil tanpa menaruh dendam kesumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan pelaksanaan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini ketika baginda mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai sewaktu berlakunya Fathu Mekah dalam keadaan dirinya berkuasa setelah mencapai kemenangan yang besar. Apa yang ditunjukkan oleh Islam itu jauh bezanya dengan kemenangan revolusi Perancis, revolusi komunis Soviet, China dan lain-lain. Termasuklah kemenangan dalam Perang Dunia yang menjadi kebanggaan dunia barat. Islam diterima kerana rahmat dan adilnya, bukan kerana takutkan kezalimannya. Fitnah yang mencipta Islamofobia akhirnya terdedah juga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan daripada apa logam yang mereka leburkan dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah memberi perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tiada harganya. Adapun yang memberikan manfaat kepada manusia, maka ia tetap ada di bumi. Demikianlah Allah memberi pelbagai perumpamaan. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang bermaksud, tokoh pilihan ketika jahiliyah tetaplah dipilih bersama Islam sekiranya mereka faham. Riwayat Al-Bukhari 3353 dan Muslim 2378. Sekian penulisan Tuan Guru Haji Abdullah di Awang, Presiden PAS bertarikh 18 Safar 1444 Hijrah bersamaan 15 September 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.